Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Al-Muhsin Muhammad Nur dan ini tajuk utama 18 Rabiul Awal 25 Oktober. Bunuh rakan, dua individu berdepan hukuman gantung. Juga bayaran BKP bermula esok. Dua individu masing-masing penternak lembu dan peniaga ikan berdepan hukuman gantung sampai mati kerana didakwa membunuh rakan sekampung mereka di Pekan Kampung Air Kuning, Linggi, Port Dickson 2 minggu lalu. Kedua-dua tertuduh yang bersaudara itu dihadapkan ke dua mahkamah berasingan di Port Dickson dan Seremban pagi tadi kerana mereka juga didakwa dengan sengaja menyebabkan kecederaan parah ke atas ayah si mati. Mengikut pertuduhan, tertuduh S. Vignaraja 32 tahun merupakan peniaga ikan dan saudaranya R. Kalai Shelvam 45 tahun yang bekerja sebagai penternak lembu didakwa membunuh mekanik A. Kanan 44 tahun. Mereka dituduh melakukan perbuatan itu antara 12 Oktober kira-kira jam 6.30 petang hingga 13 Oktober jam 8 pagi di Pasar Mini Jalan Linggi, Kampung Air Kuning. Untuk perbuatan itu, kedua-dua tertuduh didakwa di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan dan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun yang sama yang dikenakan hukuman gantung sampai mati jika sabit kesalahan. Manakala bagi pertuduhan menyebabkan kecederaan parah ke atas bapa si mati V. Arumugam 70 tahun, kedua-dua tertuduh didakwa di bawah Seksyen 326 Kanun Keseksaan dan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun yang sama yang boleh dikenakan hukuman penjara selama 20 tahun dan denda atau sebat jika disabit kesalahan. Kedua-dua tertuduh hanya mengangguk faham dan tiada pengakuan direkodkan bagi setiap pertuduhan yang dibacakan di dua mahkamah berasingan. Mahkamah menetapkan tarikh sebutan semula kedua-dua kes pada 8 Disember dan 25 Disember ini dan kedua-dua tertuduh diperintahkan untuk dihantar ke penjara Jelebu bagi tahanan reman penjara. Sementara itu, di Mahkamah Magistrate Bacok, seorang penganggur direman selama 4 hari bermula hari ini bagi membantu siasatan ugutan jenayah untuk mencederakan adik kandung dan membakar kereta serta rumah keluarganya. Lelaki berusia 30 tahun itu direman hingga Khamis untuk siasatan mengikut beberapa seksyen, antaranya Seksyen 447 Kanun Keseksaan, Seksyen 12/2 Akta Dadah Berbahaya 1957 dan Seksyen 6/1 Akta Bahan Kakisan, Letupan dan Senjata Berbahaya ABKLSB 1958. Perintah tahanan reman dikeluarkan oleh Magistrate Muhammad Fauzan Muhammad Suhairi. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Bacok, Deputy Superintendent Muhammad Ismail Jamaluddin ketika dihubungi berkata selain ugutan jenayah, suspek turut disiasat kerana membawa senjata tajam dan berbahaya. Media sebelum ini melaporkan polis berjaya menahan seorang lelaki yang bersenjatakan pisau dan pemutas skru ketika dia bersembunyi di sebuah kedai cermin mata di Jelawat Bacok semalam. Lelaki itu melarikan diri daripada polis yang cuba menahannya di sebuah rumah selepas mendapat laporan daripada adiknya bahawa lelaki itu mahu mencederakan dan membakar kereta serta rumah. Suspek kemudian melarikan diri sejauh hampir 3 kilometer sebelum memasuki kedai cermin mata. Kejadian itu tular di media sosial di mana orang ramai mendakwa lelaki itu mengamuk dan masuk ke sebuah kedai cermin mata dan menjadikan pekerja di situ sebagai tebusan. Polis bagaimanapun menafikan perkara itu, sebaliknya semua pekerja sudah keluar menyelamatkan diri sebaik suspek memasuki kedai berkenaan. Unit kemiskinan bagi menangani kumpulan miskin tegar di Malaysia akan ditubuhkan di peringkat kerajaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi, Datuk Seri Mustafa Mohamad berkata usaha itu diharap akan disokong kerajaan negeri dalam usaha untuk menangani krisis kemiskinan di Malaysia. Kita akan menubuhkan unit kemiskinan
di peringkat pusat, dan kita harap kerajaan negeri dan peringkat daerah juga akan adakan tindakan yang sama, dan dengan itu kita harap lebih banyak lagi pendekatan bawah ke atas ataupun bottom up approach akan dilaksanakan untuk menangani isu kemiskinan. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan ahli Parlimen Libaran, Datuk Zakaria Mod Edris, berhubung isu 20% isi rumah M40 beralih ke B40 akibat pandemik COVID-19. Kerajaan akan meneruskan dasar dan strategi meningkatkan pendapatan dan kuasa beli serta kesejahteraan kumpulan itu dalam rancangan Malaysia ke-12, RMK-12, 2021-2025. Katanya tujuan utama kerajaan menggubal dasar RMK-12 adalah untuk membantu meningkatkan pendapatan dan kuasa beli 3 golongan isi rumah. Selain itu, bajet 2022 yang akan dibentangkan Jumaat ini juga bakal memberi tumpuan kepada 3M, iaitu memulih kehidupan, membina semula daya tahan dan memangkin pembaharuan. Siasatan berhubung isu kertas Pandora akan dimaklumkan kepada Parlimen. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM kini dalam proses mendapatkan butiran lanjut mengenai isu terbabit. Kerajaan tidak akan mengganggu pihak berkuasa sekiranya terdapat laporan terhadap mana-mana pihak atau individu dan memerlukan siasatan lanjut dijalankan terhadapnya. Sebagai maklumat juga, Bank Negara Malaysia telah meningkatkan pemantauan dan perisikan dalam pengesahan aktiviti kiriman wang tanpa lesen. Beliau berkata demikian di Parlimen ketika menjawab pertanyaan Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim berhubung pendedahan Pandora Papers dan transaksi wang keluar negara secara haram. Datuk Seri Dr. Wan Junaidi memberi jaminan akan menjemput semua agensi berkenaan seperti Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, Bank Negara Malaysia BNM dan Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman supaya siasatan dilaksanakan. Dalam pada itu mengulas cadangan Ahli Parlimen Pontian Datuk Ahmad Maslan supaya individu terlibat memberi penjelasan di Parlimen. Datuk Seri Dr. Wan Junaidi berkata beliau akan berbincang dengan Perdana Menteri berhubung perkara itu. Sebelum ini, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata kerajaan tidak akan menghalang tindakan pihak berkuasa terhadap mana-mana individu yang disebut dalam pendedahan kertas Pandora berkenaan pemilikan aset kewangan luar pesisir. Ujarnya kerajaan menyerahkan perkara itu kepada pihak berkuasa sekiranya mereka mempunyai bukti pelanggaran undang-undang negara. Sementara itu, Dewan hari ini turut dimaklumkan Malaysia akan memberi keutamaan kepada bantuan kemanusiaan dan pembangunan semula Afghanistan. Timbalan Menteri Luar Datuk Kamarudin Jaafar berkata langkah itu selari dengan pendirian seluruh komuniti antarabangsa. Pendirian Malaysia adalah selari dengan seluruh komuniti antarabangsa, iaitu memberi keutamaan kepada bantuan kemanusiaan dan pembangunan semula Afghanistan. Untuk tujuan ini, Malaysia juga seperti negara-negara lain berpandangan bahawa keterlibatan secara membina dengan izin constructive engagement perlu dilakukan dengan pihak yang berkuasa di Afghanistan. Sementara itu, berhubung isu pengiktirafan Taliban, Datuk Kamarudin berkata terdapat beberapa faktor atau parameter tertentu yang perlu dipertimbangkan, termasuklah isu keabsahan yang merujuk kepada tahap penerimaan rakyat terhadap penguasaan dan penubuhan kerajaan di negara itu. Selain kerajaan yang dibentuk hendaklah bersifat inklusif, merangkumi penyertaan pelbagai golongan termasuk etnik minoriti dan penyertaan wanita dalam pemerintahan bagi tujuan mencapai keamanan serta kestabilan berkekalan. Sementara itu, beliau berkata Malaysia akan terus memantau perkembangan di Afghanistan dan Kementerian Luar bersedia menjadi pemudah cara kepada Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO Malaysia dalam usaha menghulurkan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Afghanistan yang memerlukan. Beliau berkata demikian ketika menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Bagan Lim Guan Eng berhubung pendirian Malaysia terhadap Afghanistan
selepas dikuasai semula oleh Taliban. Timbalan Yang di-Pertuan Agong Sultan Nazrin Muizzuddin Shah menyeru rakyat supaya menghayati semangat keluarga Malaysia yang diketengahkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Dalam hasrat menyemarakkan semangat tersebut, baginda bertitah kepada para pemimpin untuk memberi keyakinan kepada rakyat bahawa setiap daripada mereka tidak terkecuali dalam keluarga besar, keluarga Malaysia. Titahnya, pemimpin perlu mengamalkan budaya terbuka, bersedia menerima perbezaan pendapat dan kelainan pandangan. Begitu juga menghargai perbezaan pendekatan dan perbezaan kaedah agar tercapai nanti secara konsensus pendapat, pandangan, pendekatan dan kaedah terbaik untuk manfaat negara dan warga. Titah baginda lagi, suara yang berbeza sewajarnya diberi ruang untuk diluahkan kerana rintihan hati yang terpendam boleh menyalakan bara marah, seterusnya mengalirkan lava dendam yang lebih volkano sifatnya. Dalam pada itu, baginda bertitah istilah keluarga Malaysia perlu seiring dengan maksud perkataan keluarga itu sendiri yang mempunyai konotasi saling membantu, saling menghormati, saling berkunjung, saling berinteraksi, saling berhubung, saling berdialog, saling memberi dan saling menerima serta saling bermaaf-maafan dalam suasana mesra dan berkasih sayang. Baginda juga mengingatkan konsep keluarga telah sedia berakar dan subur meranting dalam budaya bangsa sejak sekian lama. Selepas ini, konsep pelaburan dunia dan akhirat. Alhamdulillah bertemu lagi. Pasukan penyelamat sering terdedah dengan pelbagai situasi bahaya serta risiko luar jangka termasuk banjir, lemas dan sebagainya. Justru itu, mereka perlu memastikan tahap kesihatan dan kecergasan berada pada paras terbaik, khususnya anggota Pasukan Penyelamat di Air (PPDA). Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Terengganu, Mat Hilman Abdul Rashid berkata pasukannya turut menjalani pelbagai latihan bagi memantapkan kemahiran dan kecergasan. Jelasnya, ia bagi membolehkan mereka bersedia menghadapi dan mengendalikan sebarang bencana termasuk peralihan monsun timur laut yang dijangka melanda hujung tahun ini. Jadi pasukan penyelamat ini hendaklah sentiasa berada dalam keadaan yang sentiasa fit. Dan apatah lagi kalau unit PPD ini dikendaki mensyaratkan ianya fit to dive ataupun disahkan oleh doktor untuk menyelam. Selagi mereka ni tak fit, dia tidak boleh masuk dalam unit PPD. Dengan kata lain, pasukan-pasukan ini sudah pun fit dari segi fizikalnya, fit dari segi kesihatannya untuk menghadapi sebarang kemungkinan berlaku. Kesihatannya. Itu kesihatan mereka diberi keutamaan. Jelas Mat Hilman, setakat ini JBPM Terengganu mempunyai lebih 70 anggota PPDA yang bersedia digerakkan bagi menghadapi pelbagai bencana. Katanya pasukan PPDA akan menjalani pemeriksaan kesihatan secara berkala bagi memastikan mereka sentiasa sihat dan cergas untuk menghadapi sebarang situasi sama ada di dasar atau permukaan air. Ujarnya pasukan itu juga merupakan antara unit yang penting dalam jabatan khususnya yang melibatkan operasi mencari dan menyelamat. Hampir 870,000 individu yang hilang punca rezeki pada 2021 akan menerima bantuan kehilangan pendapatan BKP sebanyak RM500. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata bayaran bantuan secara one-off itu akan buat mulai esok. Dalam kenyataan hari ini, Perdana Menteri berkata bantuan tersebut melibatkan implikasi kewangan sebanyak RM434 juta demi memastikan kesejahteraan keluarga Malaysia. Katanya BKP akan diberikan kepada pekerja yang kehilangan sumber pendapatan berdasarkan data kumpulan wang simpanan pekerja KWSP atau perkeso dalam tahun 2021. Simakan status kelulusan BKP boleh dibuat mulai 26 Oktober 2021 melalui portal BKP di bkp.hasil.gov.my. Datuk Seri Ismail Sabri berkata bantuan itu serta bantuan tunai lain yang disediakan kerajaan dapat mengurangkan beban kewangan keluarga Malaysia dalam mengharungi tempoh yang mencabar.
Usaha mempertingkatkan sekuriti makanan negara akan dilaksana menerusi penggubalan Dasar Agro Makanan Negara 2021-2030 DAN 2.0. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, DAN 2.0 akan memberi fokus terhadap pemodenan DAN pertanian pintar. Usaha tersebut bakal dijayakan melalui pemodenan dan pertanian pintar serta memperkukuh rantaian nilai agro makanan. Keutamaan dasar kali ini ditumpukan kepada usaha mempertingkatkan produktiviti dan pendapatan serta kualiti hidup dalam kalangan pengeluar sektor makanan. Tambahnya, sistem makanan negara perlu dikukuhkan sebagai persediaan dalam menangani krisis global pada masa akan datang. Beliau berkata demikian dalam ucapannya secara maya bersempena Majlis Pelancaran DAN 2.0 siang tadi. Sementara itu, menurut Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi, pemodenan sektor agro makanan dapat menarik lebih ramai anak muda untuk menyertai bidang pertanian. Definitely aplikasi digital dalam sektor agro makanan akan menarik minat golongan belia untuk berkecimpung dalam sektor ini. Saya ingin katakan bahawa sektor agro makanan merupakan satu sektor yang lumayan, yang memberi peluangan ekonomi, dan keterlibatan anak muda dalam sektor ini tentu sekali akan melonjakkan hasil dan juga sumbangan sektor ini dalam pertumbuhan ekonomi negara. DAN 2.0 meliputi 6 objektif dan 5 teras dasar mengenai aspek pemodenan pertanian, pengukuhan akses pasaran, pembangunan bakat industri, peningkatan amalan pertanian serta sistem makanan mampan dan pewujudan ekosistem perniagaan yang kondusif. Ia didatangkan bersama 21 strategi dan 77 pelan tindakan, termasuk 18 strategi dan 58 pelan tindakan di bawah 4 sub-industri utama, iaitu padi dan beras, buah-buahan dan sayur-sayuran, ternakan serta perikanan dan akuakultur. Amanah Saham Nasional Berhad ASNB hari ini memperkenalkan perkhidmatan Wakaf ASNB. Pengerusi Kumpulan Permodalan Nasional Berhad PNB, Tun Arifin Zakaria, berkata perkhidmatan terbaru itu menyatukan konsep pelaburan dunia dan akhirat yang membolehkan pelabur ASNB mewakafkan unit amanah mereka untuk manfaat kepada komuniti secara berterusan. Wakaf ASNB berkonsepkan wakaf mu'abad, iaitu wakaf berkekalan yang mengambil pendekatan untuk menyimpan modal dana wakaf bagi menghasilkan potensi pulangan setiap tahun. Pulangan tersebut kemudian akan disalurkan kepada projek-projek wakaf dalam sektor kesihatan, pendidikan, pemerkasaan komuniti dan misi kemanusiaan. Memperkenalkan wakaf ASNB adalah langkah proaktif bagi PNB untuk memperkasa pengurusan wakaf di Malaysia, selaras dengan usaha kerajaan mewujudkan Pelan Induk Wakaf Nasional. Wakaf ASNB membuka peluang kepada pelabur-pelabur kami untuk melabur sambil beramal. Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP telah melantik anak syarikat ASNB iaitu ASNB Wakalah Sendirian Berhad AWSB sebagai mutawali iaitu pentadbir aset wakaf. Pelantikan itu membolehkan AWSB mengurus dan mengagihkan dana wakaf secara telus dan lancar ke projek-projek pembangunan ummah dan masyarakat. Wakaf ASNB boleh dibuat di semua cawangan ASNB seluruh negara dan menerusi portal My ASNB dan aplikasi mudah alih bermula 1 November nanti. Bagi pertanyaan lanjut mengenai perkhidmatan wakaf ASNB, boleh menghubungi Pusat Khidmat Pelanggan ASNB di talian 03 7730 8899 atau layari laman web asnb.com.my Palang Wakaf. Baik, seketika nanti dua nyaris maut bertembung di udara. Alhamdulillah bertemu kembali. Arab Saudi kini memansuhkan peraturan tempoh menunggu 14 hari untuk menunaikan ibadah umrah.
Ketua Pegawai Perancangan dan Strategi Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi, Dr. Amir Al-Maddah berkata, peraturan itu ditamatkan susulan pertambahan permohonan jemaah untuk menunaikan umrah. Katanya sejak peraturan itu dimansuhkan, kapasiti jemaah yang beribadah di Masjidil Haram sama ada bersolat dan mengerjakan umrah menunjukkan peningkatan. Sementara itu, beberapa sumber berkata Kementerian Haji dan Umrah merancang untuk melancarkan lagi urusan haji dan umrah seperti sebelum penularan pandemik COVID-19. Bagaimanapun, jemaah tetap diwajibkan memakai pelitup muka serta memohon untuk mengerjakan umrah menerusi aplikasi e-Tamarna. Dua peserta nyaris maut ketika melakukan aktiviti luncur udara atau paragliding selepas kedua-duanya bertembung di udara sebelum terjatuh ke dalam laut. Insiden berlaku di pusat percutian Uludeniz, Turki. Video insiden yang mencemaskan itu berjaya dirakam. Menurut laporan, aktiviti meluncur itu dilakukan sempena Festival Antarabangsa Permainan Udara Fethiye Uludeniz. 3 peluncur udara dilaporkan cedera dan terpaksa dibawa ke hospital. Sementara itu, dalam kejadian berasingan, pengawal pantai Turki menyelamatkan seorang peluncur udara dari Ukraine selepas dia hilang kawalan dan jatuh ke dalam air. Wanita itu telah dibawa ke hospital dan dilapor berada dalam keadaan stabil. Negara jiran Indonesia dijangka membuka semula beberapa bahagian dan wilayahnya yang sebelum ini dikuatkuasakan Sekatan Pergerakan dan Perintah Berkurung. Menurut Presidennya Joko Widodo atau Jokowi, pembukaan itu akan dilaksanakan dengan syarat kadar vaksinasi lengkap di sesebuah kawasan itu mencapai 70%. Menurut Jokowi, perancangan itu akan dilaksanakan secara berperingkat. Indonesia juga telah membuka secara bertahap Bali untuk safe tourism dengan protokol kesehatan yang ketat. Indonesia membuka Bali setelah tingkat vaksinasi Bali secara penuh telah mencapai 84,8%. Indonesia akan membuka secara bertahap wilayah yang lain yang tingkat vaksinasi penuhnya melebihi 70%. Beliau berucap pada Forum Perniagaan Asia Tenggara hari ini. Kata beliau, ketika ini Asia Tenggara telah mula membuat kelonggaran dan meredakan sekatan-sekatan. Negara-negara di benua ini juga mula memperkenalkan laluan khusus bagi mereka yang telah lengkap vaksinasi dan negatif ujian COVID-19. Sewaktu ketibaan, Jokowi turut mengingatkan bahawa pentingnya rantau ini bersiap sedia untuk sebarang konflik kesihatan pada masa akan datang. Seterusnya, rangkuman berita antarabangsa pilihan. Ribut membawa angin kencang ke kawasan San Francisco Bay menyebabkan sebuah truk terbalik di Richmond San Rafael Bridge. Ribut berkenaan dilaporkan berlaku petang 23 Oktober sehingga Ahad 24 Oktober 2021. Sekumpulan penunjuk perasaan anti-vaksin mogok di gelanggang bola keranjang selepas salah seorang pemain dilarang menyertai permainan dan dipaksa keluar kerana menolak vaksin COVID-19. Rakaman video menunjukkan penunjuk perasaan cuba memasuki pintu arena kerana atlet berprofil tinggi berkenaan satu-satunya pemain NBA yang dihalang penyertaannya kerana bersikap anti-vaksin. Akhir sekali, hujan lebat berpanjangan mencetus banjir besar di beberapa kawasan di Vietnam. Sekurang-kurangnya 1 nyawa melayang manakala 3 yang lain hilang. Bagi memastikan tiada lagi nyawa terancam, pihak berkuasa memindahkan 4,500 mangsa banjir di Quang Ngai. Laporan itu tadi menutup berita Al-Hijrah malam ini. Dan jangan lupa layari alhijrahnews.com untuk lagi laporan-laporan menarik dan artikel eksklusif. Saya Al-Muhsin Muhammad Noor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.